Hai, Assalamualaikum. Saya Lokman, aka Ustaz Sempois. Jangan lupa subscribe dekat bawah button merah, sambil-sambil kita dengar spot-spot lah sikit. Okay? Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imam mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, saya nak ketengahkan tentang zakat fitrah. Memandangkan kita masih lagi melaksanakan ibadah puasa. Zakat fitrah ni salah satu kewajipan jugalah setiap individu. Okey, sebelum kita nak tahu apa tu zakat fitrah, kita nak kena tahu apa makna zakat fitrah tu sendiri. Zakat kita tahulah dia daripada rukun Islam yang wajib kita laksanakan kalau dah sampai haulnya, tu kalau zakat biasalah. Tapi untuk fitrah dia tak boleh lepas, tak boleh escape daripada fardu kewajipan zakat itu. Okey, zakat fitrah ni apa maksud dia? Zakat peribadi. Dan juga ada makna yang lain lah. Kita boleh namakan zakat Ramadan, lagi zakat Arus, zakat Arus, zakat As-Saum. Ini khilaf lah, khilaf antara ulama yang menamakan zakat fitrah. Okey, iaitu dalam surah Al-A'la, dari surah Al-A'la ayat 14 dan juga 15. Okey, yang berbunyi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Okey, yang bermaksudnya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan ia ingat nama Rabbnya lalu dia solat. Dan juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai ayat ini, lalu beliau bersabda ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah. Bermakna zakat fitrah ni bukan saya yang suruh, bukan ustaz-ustaz yang suruh, dan Nabi dan Allah Taala yang suruh, daripada dalil-dalil tersebutlah, daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah, daripada hadis Rasulullah SAW. Okey, siapakah yang diwajibkan berzakat ni? Siapa yang wajib? Agak-agak siapa? Sebenarnya zakat fitrah ni diwajibkan atas semua individu. Tak kira dia status kaya ataupun status sederhana ataupun status miskin. Setiap individu, maupun tua ataupun muda, lelaki dan juga wanita, dan juga ketua keluarga ataupun ketua tanggungan lah, diwajibkan untuk zakat fitrah. Itu yang terletak dalam hadis Nabi, yang maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayarkanlah zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggungan. Hadis Nabi, iaitu riwayat dari Daruqutni dan juga Baihaqi. Okey, zakat yang perlu dikeluarkan. Macam mana kita nak bayar zakat fitrah ni? Macam mana dia punya ukuran dia? Okey, saya mention dulu dalam hadis Nabi dekat sini bahawa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sok. Satu sok kurma. Sok ni kira ibarat ukuran lah. Macam sekarang kita ukurkan barang tu kilogram, gram. Sok ni kira dalam bahasa Arab punya ukuran. Atau satu sok gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, lelaki, wanita, anak-anak dan orang dewasa kaum muslimin.
Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang berangkat solat Aid ataupun solat hari raya Aidilfitri. Okey. So dekat sini dia terangkan zakat fitrah satu sa' is equal to 2.305 kilogram. Saya ulangi, satu sa' bersamaan dengan 2.305 kilogram. Ni dia punya ukuran dia lah, ataupun kita boleh estimatekan menjadi 2.3 kg. 2.3 kilogram. Daripada beras, kita tengoklah kita tinggal ataupun seharian kita makan apa. Kalau beras lah, kalau gandum. Dan ada juga yang penduduk yang hariannya dia memakan jagung, pun ada, tapi ikut ukuran lah. Yang menjadi makanan pokok bagi penduduk setiap negeri ataupun setiap negara. Dibolehkan juga mengeluarkan harganya dalam bentuk wang. Dalam bentuk wang ni, okey, dia sebenarnya bukan daripada mazhab Syafi'i. Sebab kalau mazhab Syafi'i menunaikan zakat fitrah ni menggunakan barang makanan tersebut. Tapi kalau untuk wang, itu salah satu pendapat, iaitu pendapat daripada mazhab Hanafi. Tak jadi salah lah kalau kita ikut ke arah mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab mereka ni mazhab imam-imam mazhab fiqh ni, diorang mengeluarkan hujah yang betul. Tak ada hujah yang sesat lah. Okey, menyegerakan ataupun bilakah waktu zakat fitrah ni boleh dilaksanakan? Senang kata, daripada awal Ramadan sampai sebelum solat Aidilfitri ataupun solat hari raya Aidilfitri. Okey. Golongan yang terima zakat fitrah ni iaitu dari kalangan 8 asnaf. Iaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba, yang keenam gharim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang ke-8 musafir, ataupun dipanggil Ibnu Sabil. Okey, saya nak relate dengan keadaan sekarang ni. Sekarang ni kita dalam keadaan PKP dan juga dalam keadaan circuit breaker. Okey, macam mana kita nak laksanakan zakat fitrah? Selalunya kebiasaan kita selalu ke masjid, bayar melalui amil, melalui amil. Tapi untuk sekarang ni macam mana kita nak bayar tanpa amil? Okey, pada pendapat saya lah, ni nak katakan ijtihad lah, tapi hujah daripada ulama'-ulama' yang telah ijtihadkan. Okey, ada dua cara boleh kita laksanakan. Yang pertama, kita boleh laksanakan melalui online. Online tu bermakna kalau di Singapura boleh melakukan di mesin AXS. AXS, terus boleh bayar zakat fitrah, ataupun boleh bayar melalui PayNow, pun sama. Bermakna bayar dengan cara langsung lah. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan tak selesa dengan cara macam tu, tak jadi masalah. Boleh saja cari antara 8 asnaf tu dekat Singapura. Tak kira lah fakir ataupun miskin. Tapi yang penting dua-dua cara ni kita nak kena niat dalam hati kita sebelum kita nak melakukan ibadah tu. Sebab apa? Sebab telah mention hadis daripada Nabi sendiri,
yang mengatakan tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu berdasarkan niat. Apa perbuatan, kita mesti ada intention dia. Berbalik kepada zakat fitrah, sebelum kita laksanakan zakat fitrah, kita nak kena niat dalam hati. Tak perlu niat sebagai jahar lah, lafaz, tak perlu, sebab kita dah ada niat. Okey, semoga kita mendapat manfaat dari apa yang saya dah terangkan, walaupun sedikit lah. Saya nak ucapkan salam Ramadan Al-Mubarak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.